usul fiqh ini diguna bila tidak ada nas yang qat'i. Bila ada nas yang jelas, mana boleh guna kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni bila tak ada nas, baru kita boleh guna kaedah formula. Tapi kalau ada nas yang jelas, judi ni ada nas yang jelas, mana boleh guna kaedah. Ya. Allah sebut dalam Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ya. Ini nas. Bila ada dalil, tak boleh guna kaedah usul fiqh. Tapi Bapak UMNO tu kadang-kadang apa disebut Ustaz Kamal, betul. Kita ingatkan dia cerdik, tapi Allah. Ya. Macam disebut oleh Adun daripada Jempol. Beliau ni setiap kali berucap macam ustazah. Oh tuan-tuan, kita kena kembali kepada Islam yang syumul, Islam yang lengkap, yang menyeluruh. Sekali tu dia kata kita kena mengikuti panduan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dia pakai tudung nampak jambul. Kita bangun minta laluan ni, minta laluan sikit ada jempol, dia pun bagi. Saya nak tanya ni, tudung jambul nampak jambul ni sunnah Nabi mana? Kadang-kadang dia faham ke apa dia ucap, saya ingat dia tak faham. Sama juga isu baru ni tuan-tuan. Timbulkan bahawa Allah mengangkat darjat ni bukan orang yang belajar agama, Allah mengangkat orang beriman. Saya minta laluan pada speaker. Speaker minta laluan. Speaker kata ada jempol bagi laluan tak? Dia kata tak bagi. Saya kata saya minta laluan sebab ini bercanggah dengan syarak. Saya minta laluan. Oh dia tak bagi. Saya kata saya minta tayar balik. Kerana kenyataan itu bercanggah dengan ayat Quran. Oh dia tak bagi. Tak bagi, saya bantah lah, tak bagi pun. Ya, dah banyak kali tuan-tuan. Kalau isu yang ditimbul Dewan Negeri tidak bercanggah dengan prinsip syarak, tak apa tuan-tuan. Tapi kalau bercanggah dengan prinsip syarak, tak boleh. Saya tak boleh, saya tak boleh. Tak tahulah, jiwa saya tak boleh. Speaker tak bagi ke bagi, saya mesti bercakap. Sebab ini bercanggah dengan syarak. Kalau sekadar isu penyelewengan balak nanti saya timbulkan, itu salah dari segi hukum. Tapi prinsip hukum kadang-kadang kita kena teliti. Ya. Bila tak bagi, saya kata ini saya minta tayar balik. Sebab Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu dan mereka yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Bukan orang beriman saja. Tak apalah. Dalam Dewan Negeri berlaku satu lagi kes yang Muhammad Ustaz Idris Omar. Dalam ucapan beliau menyebut bahawa kita kena faham kaedah Islam secara menyeluruh. Islam tidak pernah menyekat naluri fitrah manusia. Antaranya berhubung dengan masalah yang UMNO seringkali timbul, kata PAS mengumpat. Saya sentuh saya tidak langsung bahawa dalam Islam ni ada tempat-tempat tertentu yang boleh mengumpat. Saya minta laluan. Adun Semantan, saya minta laluan. Oleh kerana yang minta laluan ni satu parti, dia kena bagi. Dia pun duduk, saya kata sila ada jengkau. Saya nak tanya Adun Semantan ni. Dia kata dalam Islam ni boleh mengumpat ni, dia pegang pada dalil mana? Saya minta Adun Semantan jelaskan ulama mana yang boleh mengumpat ni. Yang beritahu boleh mengumpat ni ulama mana? Kitab mana? Menteri besar pun terus melenting. Kitab mana? Ulama mana? Saya bangun, dia kata banyak kitab-kitab muktabar yang mengulaskan berhubung dengan keharusan mengumpat dalam Islam di tempat-tempat yang dibolehkan mengumpat. Antaranya dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan beberapa buah kitab-kitab lain, termasuk kitab Imam Nawawi dan sebagainya. Okey, jelas. Sewaktu saya berucap selepas pada itu, saya sebut saya ingin mengambil perhatian kepada isu ditimbul oleh Adun Semantan bahawa dalam Islam ada tempat-tempat tertentu Islam mengharuskan kita mengumpat. Di tempat-tempat tertentu, bukan
diizinkan oleh syarak. Dan banyak hadis yang mengizinkan, mengharuskan kita mengumpat dalam Islam. Di antaranya hadis kedatangan seorang muslimat, seorang sahabiah datang berjumpa Nabi yang mengadu tentang keburukan perangai suaminya. Maka ini diharuskan dalam Islam. Dan beberapa tempat-tempat yang lain yang disebut oleh para ulama. Saya menganggap isu ini selesai, sebab di kalangan mereka ada seorang ustaz, ada seorang mufti, seorang qadi, bekas qadi yang belajar sama saya. Takkan dia tak reti. Seorang lagi adun sanggang, belajar di Mesir, ambil ijazah di India. Dan seorang lagi esko yang pernah belajar di Mesir dalam bidang perubatan. Saya menganggap bahawa ulasan itu cukuplah. Tiba-tiba dalam jawapan daripada esko berkenaan, esko dakwah Adun Luit, kawan sama saya masa belajar, bekas qadi, dia menyebut, hari ini tuan-tuan kita baru mendengar satu lagi fatwa daripada PAS. Boleh pula mengumpat tuan-tuan, boleh pula mengumpat. Saya punya berdesing telinga, saya pandang dia, halo. Saya minta laluan, speaker minta laluan. Orang kata bagi laluan. Lepas sidang dewan berhenti rehat, saya cari beliau. Mana dia? Saya tak boleh tuan-tuan, minta maaf lah. Saya panggil dia. Saya tanya, anta ni faham ke tak faham apa yang saya sebut dari dewan tadi?